Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ali Faizal bin Ahmad, 03 DE 18F1017. Hari ini saya akan menerangkan tentang projek yang saya lakukan. Untuk projek tajuk projek saya adalah Line Following Robot with Versatile Spray. Pada zaman yang pesat dengan teknologi ini, inovasi amatlah penting kerana dapat memudahkan kerja manusia pada sistem pertanian. Kejadian penyemburan racun serangga dan penyemburan baja yang tidak terkawal akan menyebabkan penyakit terhadap manusia dan serta kesan kepada pencemaran air, udara dan tanah. Kebiasaannya, petani menyembur racun secara tidak terkawal untuk meletakkan baja pada skala yang tidak betul. Oleh itu, kemajuan teknologi pada masa ini dapat mewujudkan sesuatu yang baru atau diinovasikan untuk memudahkan kerja manusia. Di samping itu, penyembur racun dan baja secara terkawal akan dapat mengurangkan kesan yang negatif kepada para petani serta dapat meningkatkan permintaan pasaran. Ia juga dapat mengurangkan pencemaran terhadap alam sekitar. Alat Line Following Robot with Versatile Spray ini dapat memudahkan petani untuk menyembur racun, baja dan menyiram air pada tanaman. Seterusnya, objektif projek. Projek yang saya lakukan dalam tugasan ialah robot sembur serbaguna dalam bidang pertanian. Projek ini digelar serbaguna kerana ia dapat menyembur pelbagai benda seperti racun, baja dan air. Menggunakan konsep robot following line. Projek ini akan digunakan secara automatik apabila di switch on-kannya kerana ia dapat menggunakan konsep robot following line kerana alat ini digunakan di tempat yang berskala kecil. Projek mudah alih. Projek ini juga merupakan projek mudah alih kerana alat ini mudah diangkat oleh manusia dan dibawa ke mana-mana. Penyataan masalah ialah alat yang digunakan petani terlalu berat. Apabila tong diisi dengan racun berat, ia boleh mencapai 20 kg dan memerlukan tenaga petani yang banyak. Ia juga mengambil waktu untuk menyiapkan semburan ke kawasan tanaman. Racun itu apabila disembur, ia akan merepot melalui udara kerana ia juga boleh mengundang penyakit bahaya kepada manusia kerana racun itu apabila disembur, ia akan merepot kerana ditiup angin. Penyakit yang senang didapati seperti penyakit kulit dan lain-lain. Skop kajian, tanaman-tanaman kecil. Tanaman-tanaman kecil yang dimasukkan ialah seperti pengguna biasa ingin menanam sayur-sayuran atau pokok-pokok di rumah mereka. Dan tanaman di permukaan yang sekata. Maksud saya permukaan yang sekata ini ialah kita memerlukan permukaan sekata kerana ini menggunakan konsep line following robot. Apabila menggunakan konsep line following robot ini, ia memerlukan line hitam di permukaan yang rata untuk robot itu mengikutnya. Tujuan kajian untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi para petani, untuk menjauhkan haiwan perosak dari tanaman, untuk memastikan tanaman yang lebih subur. Gambar-gambar komponen yang saya menggunakan dalam projek saya adalah Arduino Uno, gear DC motor and wheel, car body kit, L298N motor driver, switch, battery 9V, battery cap, water pump, relay modules 1 channel, battery holder, battery Li-ion and IR sensor. Ini adalah gambar rajah blok saya. Input ialah IR sensor, prosesnya adalah Arduino Uno, output adalah relay dan gear motor DC dan water pump. Data project. Ini adalah data project saya. Ini adalah gambaran model projek yang saya telah lakukan dan siap pasang. Ini adalah kod projek yang di-upload ke dalam Arduino saya. Cerita alih projek. Pada mulanya kami mendengar taklimat projek. Setelah itu kami disuruh untuk menyediakan Gantt chart dan milestone, menulis laporan akhir draft pertama, pembelian komponen, menulis laporan akhir draft, penyediaan pembentangan projek akhir dan penyerahan laporan akhir. Ini adalah cerita alih sistem saya. Ini merupakan catagan projek 1 yang telah saya lakukan.
Diagram projek 2 yang saya lakukan juga. Senarai komponen dan anggaran kos. Anggaran kos ialah dalam RM282. Cadangan menambahbaikan. Cadangan ini untuk menambah moisturizer sensor kerana supaya dapat melakukan penjimatan pada power supply untuk tidak selalu menyembur air. Apabila ditambah moisture sensor ini, ia boleh mendetek tanah yang kering dan menyembur air saja. Tidak pada projek yang saya lakukan ini ialah sepanjang selagi projek itu hidup, di power on kan, dia akan menyemburkan air. Menambah ESP8266 untuk menghantar maklumat kepada pengguna apabila sama ada projek ini sudah habis menyiram air atau water tanknya sudah kehabisan air. Kesimpulannya, projek yang saya lakukan ini ialah untuk memudahkan kerja manusia untuk melakukan tanaman. Projek ini juga barangkali dapat menarik orang untuk melakukan tanaman di rumah. Makin ramai orang tanam pokok di rumah, makin banyaklah oksigen yang akan berada di muka bumi kita. Itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan terangkan komponen-komponen yang terdapat pada saya punya prototype. Pertama sekali mempunyai IR sensor. IR sensor ini berfungsi untuk mendetek permukaan untuk menjalankan dia. Jika dia mendetek dua-dua sensor ini, jika dia detek dua-dua permukaan berwarna putih, dia akan bergerak ke hadapan. Kalau satu daripada sensor ini detek yang permukaannya berada di atas line hitam, ianya akan bergerak ke sama ada kiri atau kanan. Seterusnya kita mempunyai Arduino. Arduino ini fungsinya ialah menerima dan mengeluarkan output. Dia akan menerima input daripada IR sensor dan mengeluarkan output kepada motor driver dan water pump. Seterusnya ialah motor driver di tengah-tengah ni. Motor driver ini menerima output yang dihantar, input yang dihantar ke Arduino dan mengeluarkan output ke motor driver, dan motor driver mengeluarkan output ini ke gear motor DC motor untuk memberi arahan untuk bergerak. Seterusnya ialah water pump. Water pump ini menerima input yang dihantar dari Arduino untuk dihidupkan. Apabila switch ini dihidupkan, switch tengah ini dihidupkan, ia akan mengeluarkan air. Switch di tepi ini ialah switch untuk menghidupkan motor driver, dan switch yang di sini adalah untuk menghidupkan Arduino. Itu saja.